Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita tambahan hidup, dan tidak ada lagi nikmat yang lebih besar melainkan kurniaan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidup, maka kita belum disebut tak ada lagi. Maka bila dia bagi kepada kita hidup, menunjukkan dialah yang hidup. Jadi kita mentajalikan iaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang telah kita ketahui sebelum ini, bahawa apa saja yang ditajalikan di bumi, di alam apapun, seluruh alam ini, seluruh alam semesta yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, seluruh itu semua adalah pentajalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita ini untuk selalu berada di sisi Allah. Maknanya jangan ada merasa diri. Makna di sisi Allah ataupun disebut qarib, supaya kita benar-benar menghilangkan, kita benar-benar menjadi arifin billah, benar-benar memahami bahawasanya kita ini, pentajalian diri kita ini adalah menunjukkan bukan kita ini ada, kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah benar-benar memahami konsep ataupun sistem yang telah Allah Ta'ala aturkan pada diri kita, kita sentiasa akan mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, itu yang nikmat yang terbesar, yang tidak ada lebih nikmat yang lebih besar. Di mana kalau kita berpegang kepada sentiasa mengesakan Allah, maka disitulah yang manis yang disebutkan, disabdakan Rasulullah SAW. Sekiranya seorang itu benar-benar mengesakan Allah, itu yang manis tiada pahit. Manis tiada pahit. Jadi kita ingat makanan yang sedap, durian, kenyamanan, ataupun dalam situasi keadaan kita berada dalam tenang, dengan angin yang bertiup, kita hidup berada di tepi pantai, kita berada di atas gunung, kita ada tempat yang nyaman, yang tenteram, maka itu belum lagi itu masih lagi belum disebut lagi ketenangan yang benar-benar, ataupun disebut kemanisan yang benar-benar. Itu masih lagi ada lagi yang mentajalikan setiap kenikmatan makanan, pemandangan ataupun keindahan, itu masih ada lagi yang lebih, iaitu Allah Subhanahu wa taala ni, yang bila kita yang disebut tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Kalau disambung, kullu man 'alaiha fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maknanya kullu man 'alaiha fan. Fana lah tu.
Semua kullu ni Allah kata kullu, semua yang aku jadikan ni, semua yang aku jadikan ni semuanya lenyap. Ya. Jadi bukanlah kita nak melenyapkan, tapi kearifan yang kita tadi dalam diri kita, kefahaman dalam diri kita yang melenyapkannya. Sebab apa? Semua Allah Ta'ala tajalikan supaya kita nampak yang mentajalikan tu menunjukkan dia yang ada, bukan yang ditajalikan. Itu cara kita mengenal diri, mengenal Allah. Jadi kalau kita fahami benar-benar konsepnya, sebenarnya Allah nakkan kita bahagia je. Memang lagi kita ketinggalan untuk memahaminya. Dan beruntung orang yang telah diberi kefahaman oleh Allah. Dan sememangnya Allah sentiasa berkehendak untuk kita faham. Maka itu Allah jadikan banyak perumpamaan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya Allah Ta'ala firman, pergantian siang dan malam, dan apa ni, penciptaan langit dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah bagi orang yang berfikir. Tapi kita selalu tindakan kita lah, bukan alam sinilah, orang lain lah. Kita yang saya sebut ni alam lain. Saya je lah, makna saya tu kita, saya dan juga alam lain yang bukan di bumi ni. Dia ni menyangka bahawasanya sesuatu yang dia buat dalam kehidupan dia, daripada bangun tidur, perjalanan hidup dia sampai dia nak tidur balik malam, hingga dalam mimpi dia rasa macam dia yang atur. Perjumpaan dengan ini, pergi ke sini, hantar anak sekolah, pergi hantar isteri kerja atau suami, apa saja pekerjaan, dia rasa macam dia yang seolah-olah dia yang menyusunnya. Itu maknanya kita telah keluar daripada maksud kefahaman yang Allah Ta'ala bagi tahu, kullu man 'alaiha fan. Maknanya la ilaha illallah itu sama maksud dengan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya semua yang ada telah Allah nyatakan itu adalah sebenarnya tidak ada. Itu kita nak kena faham. Jangan kita maknanya nampak benda yang dinyatakan tu, jangan kita mengatakan benda itu tidak ada. Benda itu tetap Allah jadikan untuk menyatakan dirinya. Cuma kita kena faham betul-betul arif, dengan betul-betul sungguh-sungguh, bahawasanya yang ada itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Jadi penampakan itu adalah penampakan yang tetap kekal, awalu wal akhiru wal zahir, dia zahir, wal batin tersembunyi semana. Itulah berasal mutlak, zat mutlak dirinya yang ada. Esa nama ni, ketunggalan. Maknanya jangan kita nampak banyak tu tadi, tapi pemikiran kita. Susahlah macam mana nak hilangkan ni, banyak Allah jadikan mana boleh. Ya, bukan saya suruh hilangkan, bukan Nabi suruh hilangkan semua tu, binasakan, bukan. Maknanya kita kena nampak apa yang banyak dinyatakan menunjukkan dia yang bukan ada banyak. Semua nak menyatakan, nak menunjukkan Allah jadikan semua 7 lapis langit, 7 lapis langit, bumi, seisi pergantian siang dan malam, segala-gala seisinya, daripada dulu sejak penciptaan Nur Muhammad sampai bila-bila sampai sekarang, sampai seluruhnya. Dalam apa disebutkan tadi, maknanya untuk orang yang berfikir. Tapi kalau orang itu tidak berfikir, dia akan menghasilkan banyaknya Allah ciptakan ya. Jadi dia akan jadi, otak dia, pemikiran dia akan berserabut. Macam-macam nak dipikirkan. Sebab Allah nak bagi kita ni mudah, Allah nak bagi kita bahagia, Allah nak bagi kita tenang. Maka tu Allah kata, kau jangan sibuk. Tugas kau menghilangkan diri kau. Kau ni sebenarnya tidak ada. Jangan kau merasa ada. Itu makna la ilaha illa, yang ada hanya hidup kau mahirkan gitu.
kau bergerak, kau melihat, kau bercakap, engkau apa saja kehidupan kau 24 jam, engkau sentiasa ingat, ingat dan yakin bahawa itu semua Allah yang menggerakkan, melihat apa saja hidup engkau itu sama Allah yang atur. Maka engkau akan tenang, engkau akan dapat kebahagiaan, kau dapat kemanisan hidup kau dengan Allah. Tapi masih ada lagi diri engkau rasakan. Apa tandanya rasa diri? Engkau berkemauan yang bukan daripada kemauan Allah. Maknanya engkau tak nakkan Allah, engkau nakkan sesuatu selain daripada Allah. Maknanya engkau tak dengan Allah dulu, engkau diri engkau. Jadi pilihan tu atas pilihan engkau, kehendak engkau. Sedangkan semuanya disusun oleh Allah, semuanya adalah mutlak hak Allah. Satu saat pun kau tak mampu nak atur diri kau. Tetapi ini kita dah terbiasa. Mata pelajaran yang kita terima daripada guru-guru kita kebanyakannya, bukan bumi ni, bumi tempat lain maknanya manusia sekarang di bumi yang tempat lain tu saya masukkan, dia dah terbiasa dengan penyusunan di atas. Kita buat sesuatu tu, kita harus mendapatkan ganjaran, balasan, kita ada imbal balik. Kita berfikir itu yang akan memusnahkan, akan menjadikan diri kita berat, akan menjadikan hidup kita penuh dengan tekanan. Sedangkan Allah tak mahu kita tekanan. Allah kata, Allah subhanahu Haji Zakaria, Alhamdulillah sila. Bungkus je. Ya sila. Daripada masjid. Daripada masjid itu Jadi alhamdulillah. Allah tu memberikan kita penjelasan, penerangan. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah bagi terang semua ni. Tak ada lagi engkau merasakan ada yang lain melainkan apa pun dia nyatakan atas dia. Tetapi kita tukarkan. Manusia kat bumi lain tu dia tukarkan, dia rasa dia pula. Ada dia, ada Allah pula. Dua kerajaan pula. Dia boleh mentadbir dan Allah boleh mentadbir. Wala yusyrik bi ibadati rabb. Jangan kau lakukan peribadatan kau, diri kau itu mengakui ada dua, ada engkau, ada Allah. Dalam engkau beribadah kepada Allah, dalam engkau beribadah kepada Allah, engkau tak betul-betul rasakan Allah lah yang melakukan ibadah yang hidup 24 jam tu. Engkau bersandarkan bahawa engkau yang melakukan dia, maka itu engkau nak imbal balik. Maka orang yang begini dia berkehidupan dalam keadaan hidup yang ada sentiasa tekanan. Bila dia tak dapat, dia akan, bila dia solat dalam keadaan dia dapat nikmat, dia rasakan Allah. Tapi bila dia uji sesuatu yang dia hajat tak dapat, dia akan, itu menunjukkan itu manusia yang tertipu. Dia bukannya, dia kalau dapat ilmu ni, mengenal diri, mengenal Allah ni, maknanya dia dah tak ada lagi rasa dia keraguan lagi dah. Dia nampak semua apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disebut. Hidup dia 24 jam sentiasa seperti mana yang telah dilafazkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali dia sebut, sebelum dia sebut, dia faham. Dia berjanji betul-betul dia akan jaga 24 jam. Jangan ada sedetik pun aku takut ada rasa diri aku. Itu makna asyhadu, aku berjanji dengan kau, ya Allah, bahawasanya aku minta diri aku ni sentiasa engkau yang atur, dan aku tahu engkau aja yang atur, dan aku tak mau rasa diri aku ni aku yang atur. Dia sentiasa berdoa supaya jangan ada kediriannya. Walau sekelip mata, walau sesaat, walau satu hembusan turun dan naik tadi, tetap dirasakan Allah yang naikkan turun napasnya, naik dan tu dirasakan. Subhanallah. Ini orang yang betul-betul mengenali Allah, kenal diri, kenal Allah. Tak ada dah diri dia. Kullu man 'alaiha, dia dah ikat mati dia dah. Diberi Allah nur cahaya, dia
disuluh oleh nur cahaya tu dia. Sejelas-jelasnya apa yang ada di sini Allah tajalikan adalah menunjukkan Allah. Dia tak nampak yang lain. Jadi sebut tadi kan yang disebut ayat lepas aina ma tuallu fasama. Rasulullah tu bila dia pandang sesuatu, tidak aku pandang sesuatu melainkan Allah dahulu. Seperti yang disebutkan tadi, bukan makna dia pandang air kopi ni dia maknanya kopi tu dia nampak wajah Allah kat kopi tu, bukan. Tetapi keyakinan dia bahawa yang betul-betul aku yakin dia dah nampak siapa yang mentajalikan tu. Siapa yang mentajalikan kopi, rasa kopi dan pembuatan semua air, gelas ni, cawan semua daripada Allah belaka. Tak ada satu pun bukan daripada Allah. Jadi dia tak nampak ya. Dia nampak yang awalu Allah, akhiru Allah, zahiru Allah, batin, wah semuanya Allah. Itu maknanya. Ni kalau siapa yang benar-benar faham, ini maknanya, inilah yang dimaksudkan kebahagiaan, ketenangan. Nikmat yang tidak ada yang lebih nikmat lagi. Kalau dapat duduk di sini, dia tak nak duduk tempat lain lagi dah. Tak ada makam yang lebih nikmat lagi melainkan nikmat yang disebutkan tempoh hari, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat yang mana dia tenggelam lebur diri dia dengan Allah, tak nak lain demi wajah Allah. Dia uji dengan syurga, neraka pun dia tahu itu semua adalah tajaliat Allah. Allah yang mentajalikan lebih utama daripada redha kau yang utama sekali. Kalau kau tak redha aku masuk syurga pun tak ada gunanya. Jadi aku berbuat tu bukan sebab takut neraka, tapi betul-betul mengharapkan betul demi redha wajahmu. Terima engkau pada aku. Aku tahu engkau nak terima macam mana, iaitu engkau hilangkan diri, telanjangkan diri engkau. Tak ada alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra allazi anqadha buang semua sekali termasuk dirimu. Buang betul-betul menuju kepada Allah. Betul-betul engkau tahu hanya Allah saja. Mana wamar ramaita iz ramaita walakin, bukan kau, tak ada engkau dah, engkau dah tak ada lagi dah. Jangan diingat-ingat lagi lah engkau dia bernama kau. Nanti ingat bernama kita pula, nanti kita ingat pula amalan kita. Ingat amalan pula, kita pula ada keinginan pula. Nanti maka itu Allah ajar kita asyhadu alla ilaha, utamakan ni dulu. Dia bila dah utamakan situ, nanti segala itu kenikmatan yang kecil akan datang. Sebab kita pegang ibunya. Kenikmatan yang besar adalah ibaratnya manunggaleng kaulah Gusti ataupun wahdatul wujud. Cuma kita tak faham, kita dah dimomokkan dengan kata wahdatul wujud ni dia mengaku dia Tuhan. Bukan. Dia memaksudkan wahdatul wujud itu kul huwallahu ahad, selain daripada istilah kul huwallahu ahad. Kalau kau kata engkau yang menyebutkan Allah tu tunggal, tak lengkap lagi, ada dua. Jadi yang sebut tu siapa? Yang mengahadkan dia siapa? Jadi diri dia mengesakan dirinya yang mengenal dirinya yang asyik pada dirinya. Kalau ada dua dia, kita tak kena lagi. Di sinilah nak dijelaskan betul-betul. Di sini dapat titik yang ni tadi, titik yang ni gaib ni tadi. Kita tenggelam dalam titik gaib, hilang kita yang ada semata-mata di dia. Maka akan jadilah engkau bergerak tadi, tak ada lagi apa antara, bukan kau lagi, memang dia yang kau nampak apa seluruh dan semua dia yang gerakkan. Subhanallah manis. Itu nama inna fatahna laka fathan, kemenangan yang nyata, jelas. Dia dah tak payah lagi nak menunggu apa pun bentuk nikmat yang Allah Ta'ala tajalikan. Sebab dia dapat siapa nikmat yang besar yang mentajalikan nikmat-nikmat kecil tadi. Surga, neraka, nikmat apa, semua itu nikmat Allah tajalikan. Itu masih lagi makhluk. Allah Ta'ala kata gitu. Maknanya aku nak la ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku yang ada, Allah yang ada aku jadikan semua tiada, melainkan Allahu la ilaha illa hayyul. Aku yang menghidupkan, aku yang menegakkan matahari tergantung, bulan bulan, bintang-bintang dan semua yang boleh berdiri berjalan, semua qayyumiyah aku yang memperdirikan dia, meneguhkan dia.
menunjukkan aku yang sentiasa ada. Qayyum. Aku yang. Tak nampaklah benda yang tegak berdiri pula apa semua kita nampak semua Allah yang meneguhkan. Hayyu, hidup dan juga memberi kepada berdirinya juga. Jadi kita solat kalau berdiri, yang berdiri itu sifat jalalullah. Qayyumiyah dia. Qayyum dia. Jangan rasa ada diri aku yang berdiri solat, aku yang rukuk. Jangan. Itu masih lagi belum pas. Mana belum pas lagi asyhadu alla, kita belum lagi, kita hanya sebut aja, kita belum lagi memperhatiskan dalam kehidupan kita. Masih lagi kita ada lagi hijab lagi. Kita membuat hijab lagi. Kita singkapkan. Kita kena betul-betul sungguh-sungguh. Semalam dah dibagi tahu. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Allah Ta'ala kata surah Muzammil ayat 7 tak silap saya. Saya semak balik, Allah Ta'ala kata bersungguh-sungguh, sebut nama Allah tu sungguh-sungguh dan dengan telitinya, dengan betul-betul merasai dia je, tak ada kita. Baru kita dapat nikmat yang sebenar. Itu yang Allah nakkan. Nombor 1. Ya, yang lain-lain akan datang. Tak heran kita dah tak dapat yang lain pun tak apa, sebab kita dah dapat. Maka itu ada tarikat Naqsyabandi, Qadari, Samani, ada banyak tarikat. Dia mengajar makom-makom zikir, makam tahlil lah, dia tarik pun lah ilaha illallah. Dia kata itu kalau ditarik kanan dia naik, dia pusing huruf ha simpul, turun dia naik, Allah dikeluarkan. Ibarat dia sebutan Allah tu harus keluar. La ilaha illallah. Allah. Itu makam tahlil tarikat. Supaya kita sedar bahawa yang kita buat ni kita mengantar makam tahlil kepada arwah tu. Supaya kita dapat menghantar supaya arwah tu sentiasa mentauhidkan Allah. Boleh. Itulah tak faham jangan. Kita kena selesai beres diri kita dulu. Tengok orang panggil pergi tahlil, pergilah. Tapi kita nak kena tahu makam tahlil tu. Ya. La ilaha illallah tu nak hantar macam mana kepada arwah. Ya. Kalau tidak, kita syok sendiri lah. Itu saya cakap, ni benda kadang-kadang dia jadi sensitif. Sebab orang kadang-kadang dah lama buat begini, bila kita kata tak kena, dia marah kita. Padahal kita bukan niat nak marah. Saya cakap bukan alam bumi ni, bumi tempat lain. Tapi kalau kau faham, alhamdulillah. Kat bumi lain tu boleh faham, alhamdulillah. Tapi kalau bumi ni saya tak tahu. Saya tak nak kanankan bumi sini. Saya nak bumi sana. Sebab bumi kat sini mudah terasa. Sebab nanti dia ada kedirian dia. Saya suruh buang dulu. Nak buka YouTube saya ni, kena buangkan diri, betul kosongkan, baru boleh faham. Kan? Sebab apa? Diri kita begitu juga nak solat, jangan ingat nama kita lagi. Jangan ingat kita ada isteri, kita ada anak kita. Jangan, mana boleh. Haram. Si Haji ni mana pula undang-undang ni bawa pula. Memang betul. Makna takbiratul ihram, membesarkan Allah. Haram yang lain, jangan diingat nama engkau. Jangan semua. Tak ada. Yang ada hanya kebesaran dia, zat, sifat, asma, af'al dia yang ada dalam solat. Supaya kau latih diri kau sampai di luar solat, berhasilnya kau pun dapat buat begitu juga. Inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Beruntungnya ya Allah, gembira saya. Allah gembira, Rasulullah gembira, orang-orang yang bersama Rasulullah yang kenal diri, kenal Allah, ada bilas gembira bila lihat seorang hamba Allah dah kenal diri, kenal Allah, dia tak merasa ada diri dia. Gembira, dia pindah kepada orang lain. Saya gembira kalau dia dah dapat. Pegang. Bukan dah dapat tu tak pegang. Dapat tu pegang. Terus menerus pegang tu. Jangan ada rasa kedirian lagi. Ya, praktis lagi, praktis buat. Allah akan memimpin, kita yakin. Bila kita nakkan kepada Allah, pasti Allah lebih lagi nak. Memang sebelum ni pun Allah yang nakkan bawa kita kepada dia. Bukan kita ni hebat, bukan kita ni banyak buat baik, tak. Sebenarnya memang Allah tu hendakkan kita, dia pilih kita. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita faham
Allah yang suluh daripada diri dia sendiri, suluh dengan cahaya dia sendiri bawa kepada kita. Hanya cahaya dia tak ada, cahaya dia saja yang boleh, dia punya diri tu, dia saja cahaya tu yang boleh membawa kepada diri dia, bukan daripada makhluk, daripada saya ke, daripada tak ada. Cuma kita kena fahami benar-benar benda ni bukan suruh kita susah. Allah nak kita senang, tetapi kita tak faham. Kita biarkan diri kita dengan kebiasaan diri kita yang dalam keadaan jahil tentang Allah. Nak lagi merasa kita yang usaha, kita yang ikhtiar, kita yang boleh itu semua, tapi jangan mengaku ikhtiar tu engkau. Ikhtiar tu juga daripada Allah yang bagi engkau ilham untuk ikhtiar. Ke engkau sendiri yang jangan. Rasulullah tu dia ajar pada sahabat-sahabat dia, umat di zaman dia tu tadi misalnya. Itu penjelasan yang sangat jelas hingga kan mereka terlalu yakin kepada Allah. Sebab diri Rasulullah tu pun dia nampak tak ada. Tak ada sifat kedirian Rasulullah SAW. Maka itu dia dipanggil Muhammad, terpujinya sebab Allah memuji sebab didikkan. Kan dia bagi tahu semalam Rasulullah ni akhlaknya Allah yang dididik. Apa tandanya? Dia tak merasa ada diri dia. Dan Rasulullah pun ajarkan benda. Rasulullah tu berdoa supaya kita dapat ikut. Ya Allah, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri. Walau sesaat, walau sekelip walau satu hembusan turunan. Engkau. Maknanya Rasulullah dah memang mempraktiskan tu, dan memang kelakuan dia gitu, tidak ada. Jadi itu bila dia bercakap orang mudah apa? Orang kata Syekh Kamal, bila orang tu dah betul-betul 100% menyerah diri kepada Allah, dia ada roh ataupun jiwa. Bila dia ada jiwa, dia bercakap tu, walau dia cakap tadi tak ada kena-mengena dengan ayat Quran, dia cakap je sayang aja, dia cakap automatik orang dah terasa sayang tu maksudnya tinggi. Sayang je dia sebut. Tapi kalau orang tu tak ada jiwa, kata Syekh Kamal, bila dia cakap sekitab satu apa pun, tapi jiwa dia tak ada, roh dia tu kenal diri tidak, dia akan berkata tu tadi, tapi masuk kanan dengar je, keluar kiri, dia tak melekat kat rohani Allah. Kerana cakap yang daripada jiwa roh yang suci tadi kan, roh ni suci kan, rahsia Allah. Daripada rahsia Allah akan tembus masuk kepada rohani yang suci. Itu maka saya tak buangkan, jangan datang sini engkau bawa ilmu kau jumpa, dengar pula saya punya talk saya ni, saya punya cerita ni tadi. Kena hilang, kenal diri, kenal Allah, nak kita kena hilang. Tak ada, jangan fikir apa pun. Kau tumpukan betul-betul Allah semua. Perkataan yang datang daripada bukan mulut saya, bukan ilmu daripada ilmu saya, tetapi daripada Allah. Kena gitu, baru boleh masuk. Jadi saya dah kata subhanaka la, maha suci kau, la ilmalana tu bukan saya teringat-ingat apa aku nak cerita. Aku nak, bukan tu. Maknanya dah tak taruh tepi, tak ada, dah tak ingat. Yang tahu sandarkan betul-betul kepada Allah. Apa yang dia nak bagi, anzala ala abdil kitabah walam yajal, tak ada bank. Itu yang. Tapi kalau ada yang dengar dalam YouTube ni masih ada rasa kedirian, dia dengar, dia akan datang was-was. Malahan dia akan membantah-bantah nanti. Sebab dia tak faham. Sebab tak faham tu bukan penjelasan yang dijelaskan tu. Orang lain 100 boleh faham, kau seorang tak faham, maknanya menunjukkan ada. Engkau kenapa orang lain 100 tu nak dengar, ambil wuduk, buka YouTube ni, kisah yang ni, betul-betul duduk dalam keadaan hilangkan diri, dia boleh masuk 100 orang ni. Pasal dia buat macam tu. Yang kau dalam keadaan sambil tidur, sambil disebukkan dengan macam-macam diri kau ada lagi, engkau tak masuk, kau akan datang. Ni nanti pembangkangan nanti akan datang. Kat dalam ni kau akan jadi, lama-lama kau pun nak dengar ni pun kau dah rasa macam ada tekanan. Sebab dia dah mula membisikkan benda-benda was-was. Lama-lama dia ajakkan membantah. Mana boleh, kita ada diri dah, mana itu hari boleh pula. Ni aku kalau tidak aku duduk diam, dia dah mula. Dia tak faham balik. Sebab dia selagi dia masukkan diri dia balik, dia akan berada di dalam waladall. Tak nak jalan sesat ni, itulah jalan sesat. Jangan cakap dia tak nak.
Main panjang berapa rakaat tu? Wallahu sesat. Amin, tak nak. Tapi kita tak faham sesat tu apa. Dia merasa diri tu mana dah tak duduk jalan tau. Ibarat rambut di belah 7 siratal mustaqim kan, ibaratnya gitu. Tapi kita kena fikir, jangan bayang-bayangkan halus semua ni pun nak jalan. Memang satu helai rambut kau pijak pun tak boleh. Apa lagi 7. Jangan kau fikirkan maksud Nabi tu maknanya kau kena faham. Jalan ni kena halusi sampai kau tak ada. Baru Allah yang subhanallazi asra bi'ab. Jadi dia memperjalankan kau. Ini masih lagi bulan Isra Mi'raj kan. Perjalanan setiap saya nak datang ke sini semua Allah yang memperjalankan. Mana boleh kita ada kedirian kita mengaku kita. Kau punya kudrat yang kau datang sini kan. Kau punya Allah bagi kuasa. Allah bagi kuasa, bukan aku ada kuasa. Kalau Allah tak gerakkan aku datang sini, tergolek aku je. Tak teringin aku datang ke sini. Tapi dia yang bagi rasa untuk siapa yang menjalankan tu. Dia mula-mula memperjalankan menggunakan kudrat yang dia buat. Jangan kau mengaku. Itu kadang-kadang kita tersilap sebab kita tak mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kita dah syok sendiri kata kita kenal diri, dah kenal Allah 20 tahun dah. 40 tahun dah aku dah mengajar aku. Jangan Imam Ghazali pun sendiri dah tentu-tentu waktu tu dia dah terkenal satu dunia fatwa dia. Kan? Tapi masih lagi rupanya dia belum lagi kenal lagi. Masih lagi dia solat, dia rasakan ada kedirian dia lagi. Sampai boleh dia teringat dia punya pengajaran tentang darah haid. Mujur adik dia tu bagi tahu tu. Kalau tidak dia rasakan benda tu tak ada kesalahan. Kan? Nampak kita janganlah merasa seolah-olah kita dah kenal Allah dengan sebab kita hidup dah lama. Itu sebutan saja. Bukan kau merasakan betul-betul yang ada dia. Faham tak? Ya? Ini saya cakap angkat aja kan, kita dah biasa angkat, kita pun tak rasa kita yang angkat. Dia yang berkendakkan kepada suruh kita, dia nak tajalikan rasa supaya kita tahu dialah yang, tak ada lain. Awalu akhiru zahiru bad wa huwa, semuanya titik kan, ikat betul-betul dalam diri kita. Jangan lagi merasakan usaha kita ni, aku ni rajin kerja ni, gaji aku banyak, kau pemalas. Jadi kita bila dah rasa kita akan condemn orang lain. Sombong akan datang. Itu sombong tu mana dalam diri kau iblis menguasai. Ya. Itu benda-benda lain datanglah. Jadi kita jangan salahkan iblis. Diri kita lah sekarang. Diri kita ni kalau kita dah belajar kan, diri tubuh, diri hati, diri nyawa, dalam lagi diri apa? Diri roh, dalam lagi diri sifatullah, rahsia Allah, Muhammad, Nur Muhammad nama dia. Lagi rasa itulah dia sebenar-benar diri, iaitu Allah. Tak ada kita. Gerak dia, gerak Nur Muhammad, geraklah roh, geraklah apa ni kita punya nyawa, gerak nyawa, jadi hati kita bergerak, gerakkan hati jadi tubuh kita bergeraklah. Ada kita lagi. Kalau tak yakin lagi, bertobatlah banyak sangat ni apa ni. Masih banyak lagi sifat-sifat tercela dalam diri kita. Kalau kita dah terangkan jelas macam ni, Allah nyatakan dengan penuh hikmah, Allah jelaskan. Kalau tak faham lagi, saya tak tahu nak cakap lah. Itu menunjukkan keras sangat hati kau. Masih lagi kau nak rasa ada diri kau lagi. Degil betul. Dah dijelaskan macam-macam dah. Telanjang habis dah. Dah tak ada dah yang terhijab, Allah buka habis. Kau rasa lagi, kadang-kadang ada lah diri aku. Masih lagi ada tu, ya Allah. Patutnya kau gembira, ya Allah, aku dah ditemui. Tak nak yang lain, engkau ajalah. Janganlah aku tak nak, aku nak rasakan, ya Allah, tolonglah ya Allah, didik, urus diri aku ya Allah. Aku kalau dengan diri aku tak mampu, kalau sesaat ya Allah, merayulah kepada Allah betul-betul supaya kita sentiasa nakkan Allah aja yang, kita tak nak yang lain. Itu nama wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat kekasih Allah, sentiasa wa ala rabbihim wa tawakkal, kepada Allah lah dia serahkan diri dia betul-betul. Bukan dia tak ada diri dah. Allah yang
sebenarnya tahu apa aku nak ditajalikan. Daripada alam roh sampai sekarang, bila-bila pada masa apa semua masuk surga itu semua dia. Bukan aku yang boleh memilih. Engkau dah susun sejak ajali. Engkau tahu aku ahli surga ke neraka. Itu tak peduli. Yang penting aku dengan kau ya Allah. Itu yang paling besar. Jangan takut-takutkan makhluk. Jangan takut-takutkan manusia, Muhammad. Gembirakan Muhammad. Engkau dah dapat berita gembira daripada aku, engkau dah kenal. Gembirakan wan nazira. Aku diutus kau membawa berita gembira. Siapa yang kenal? Engkau dah termasuk seorang yang kenal pada aku kenal. Jadi engkau dapat berita gembira dah tu. Engkau dah rasakan sendiri. Maknanya engkau nikmat dengan aku. Wah, Muhammad bin ni'mati rabbika fahadis. Mubasyiran wan nazir. Sampaikanlah ni sungguh-sungguh supaya manusia juga dapat Allah. Tu hala tuju. Jangan lari tajuk. Tolonglah jangan lari tajuk. Kecewa lah Rasulullah itu. Kecewa saya tak nak. Nangis-nangis Rasulullah. Hendakkan umat dia kenal diri, kenal Allah. Nangis-nangis sebab Rasulullah. Kau zikir ke, kau solat ke, 30 tahun tajud, kau selawat Nabi ke, engkau pergi haji tiap-tiap tahun, kau umrah tiap-tiap bulan, atau kau sedekah seluruh dunia ni orang tahu kau ahli sedekah, kan? Bukan tak bagus, tapi belum menggembirakan Allah dan Rasul. Belum lagi. Allah dan Rasul tu nakkan, iaitu kita nak dapat Allah tu, kita betul-betul kenal Allah Subhanahu Taala. Hingga yang lain kita tak nampak lebih mustahak. Allah yang mustahak. Ya Allah, aku hidam-hidamkan ni ya Allah berpuluh tahun, tiba-tiba hancur tak dapat ya Allah. Aku sungguh-sungguh simpan untuk dapat ni 20 tahun. Sudah-sudahnya hangus dibakar api. Tak dapat ajak. Tak apa ya Allah. 20 tahun aku menyimpan untuk dapatkan rumah ke kereta. Sudahnya hangus terbakar. Alhamdulillah ya Allah. Asalkan aku dapat. Engkau tu je. Ajar diri kita. Apa saja hajat-hajat kita kecil atau besar. Tak dapat tak apa. Yang janji engkau ni. Ajar. Itu makna orang yang dah betul dibagi oleh Allah mubasyir, berita gembira, inna fatahna laka fathan mubin, nyata engkau telah. Orang beginilah yang sentiasa dia duduk mana-mana akan memberi berkat kepada keliling dia. Dan malaikat-malaikat berbangga ada hamba Allah yang di muka bumi ni bersifat lebih suci daripada malaikat. Malaikat tu suci dah. Tapi kalau orang begini dia lebih sebab malaikat sendiri pun berkitar-kitar, tanazzalul malaikatu war ufiha biizni, ufiha bi Allah yang suruh biizni rabb salamun hiya hatta selamat dia sampai terbit maknanya dia dalam kegelapan manusia dia boleh memberi terang. Sampai datang terang, dia dah tetap memberi terang kepada orang lain. Setelah dia subhanallah. Tu. Salamun hiya hatta matlan. Dalam kegelapan dia dapat cahaya Allah. Terbit fajar kan terbit terang. Tetap dia akan menerangi juga. Orang dalam kegelapan sebelum terbit fajar dia dah menerangkan. Sebab cahaya fajar tu adalah cahaya yang datang daripada Allah. Jadi bila dia dengan Allah sentiasa terang, tak pernah ada sentiasa dia menyuluh. Dia tahu nyata Allah je, tu maknanya terang. Allahu nurus samawati. Semua langit dan bumi dia. Keterangan menunjukkan Allah nak menerangkan dia. Dia tak ada was-was, dia yakin, hakul yakin kau kamalul yakin. Apa lagi yang membuatkan lagi diri kita ada rasa tidak tenang, gelisah lagi. Kalau kita kata aku kalau dapat jadi orang kaya aku tenang, tipu. Aku pasal aku miskin, kalau aku kaya aku tenang. Jadi kita beranggapan gitu. Sebenarnya kita tak faham. Kalau kita faham sebenarnya tak ada istilah kaya miskin. Istilahnya sentiasa mendapat berita puas, gembira, tenang sentiasa. Bila kita apa?
Allah nak jadikan kita orang sederhana, nak jadi orang kaya, nak jadi orang susah, nak jadi apa pun semua kita redha sebab kita tu dapat Allah. Jadi tak dapat lain. Kita apa pun Allah bagi kita redha sebab Allah bagi tu semuanya cantik. Kita tak membantah. Apa dia? Hidup kita sentiasa Allah bagi untuk kebahagiaan. Hidup. Jadi hidup tu sentiasa dengan yang maha hidup. Jadi kita tak nak. Jadi kalau dapat kekayaan tetapi kau tak dibagi hidup, kau mati. Kekayaan datang je, kau dicabut nyawa kau. Kau nak macam tu? Jadi harga diri hidup yang dibagi tu lebih besar daripada apa saja kekayaan. Itu kita kena olahkan. Itu kita kena fahami lah. Memang betul. Itu kalau kita faham, kita merdeka. Kita beruntung lah. Sebab kita tahu dalam hidup kita, makrifat kita Allah saja. Bergerak, kita latih lagi. Sampai setiap kan dalam diri kita nak turun rasa, nak minum kopi tu, kita dah nampak Allah bagi turun. Kita tak rasa kita yang nak kopi dah. Dia yang nak bagi kita rasa kopi tu supaya kita ingat kat dia. Asyik tu tadi kat dia. Subhanallah. Jadi kullu man 'alaiha fan, setiap semua yang Allah jadikan 7 lapis langit, seisi-isinya surga, neraka, bintang, apa semua pun, bidadari, apa saja kelazatan dalam dunia ini semua, di akhirat, di khirian alam ni semua fana, binasa. Ada yang tak faham dia kata, mana boleh ni nak binasakan benda ni, mana boleh. Ya, tak faham. Ayat tu kau kena berdasiasat. Sebab ayat tu ada penyambung dia. Ya, kita nak berhenti tak apalah. Wakaf kan. Ya, tak apa. Tapi fan, kullu man 'alaiha fan. Jadi kalau kita sambung, dia memang benda tu, kalau kita faham makna dia, kita akan sambung. Kalau terberhenti seolah-olah kita kaji yang tu je, kita tak sambung yang kedua punya tu, jadi kita tak faham. Kita kata kullu man 'alaiha fan, kita berhenti. Kita pun kaji tu je. Padahal dia kena ada sambung tu baru kita faham. Makna ni di semua, dia kata dalam kullu man semuanya binasa, ni pun binasa. Mana boleh yang nak binasakan ni ada. Dia kata ada. Sebenarnya fan tu bukan kita ni binasakan benda ni. Akal kita ni, nur Allah bagi, supaya tahu kenal diri, kenal Allah, bahawa ianya ni bekas ni, apa semua ni daripada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi, kita harus pulangkan semuanya daripada Allah. Dia ni tidak ada, tapi adanya daripada Allah. Jadi hilangkan balik, pulang semua yang ada hanya Allah. Itu maksudnya wayak kau yang tetap kekal Allah. Jadi Allah jadikan untuk perumpamaan supaya kita sentiasa mentauhidkan Allah. Adakah lagi kita nak soal tak faham lagi? Kita nak kata susah lah. Tak ada susah sebenarnya bila konsep ni terlalu mudah. Engkau ni tak ada, jangan kau rasa ada. Jangan kau rasa kau ada. Sebab sekarang ni kau susah nak buang tu. Kau rasa kau berilmu tinggi, PhD tinggi, belajar ni, mekanik ni semua. Kau rasa kau profesor dalam bidang ni, kau rasa orang tak boleh ajar kau. Padahal ilmu yang kau ada tu, celup air kat laut tu, gitu ilmu profesor kau tu. Bukan saya nak merendahkan. Kau tolak tepi lah orang lain nak ajar ilmu lain. Kau mekanik yang kau pakar. Kau bagian kitab ni, hadis ni, kau belajar kat Yaman ke Jordan ke Mesir ke Arab Saudi ke Madinah ke. Itu bidang yang kau belajar. Tapi kau tak ada bidang mengenal diri, mengenal Allah. Kau kasihkan macam kau faham lah. Sampai kau bawa benda tu, kau ajak berdebat pula. Kau gunakan ayat ni. Yang kau tak belajar apa makna yang tersurat dan tersirat di sebalik. Ganggu. Engkau punya nak masuk yang bersih ni ganggu sebab bukan kata pelajaran tu tadi tak bagus yang kau belajar. Engkau cuma letak tepi kosongkan. Baru kau akan tahu. Baru kau comparekan dengan yang kau tahu. Nanti benda tu bukan buang pun. Dia berguna untuk kembalikan kepada mengesakan Allah. Segala ilmu kalimat-kalimat Allah yang di lautan jadikan dakwah untuk jadi kalimat Allah, kering
Air laut tak jadi tinta tadi. Tak habis kalimat. Jika ditambah lagi pun tak habis. Jadi kau letak tepi supaya dapat yang baru. Tapi kalau kau bawa tu juga, kau isi dengan tu yang padat, kau rasa dah cukup, orang cerita yang kau tak tahu pun kau tak boleh terima nanti. Itu akan memberat-beratkan diri kau, malahan jadi nanti perdebatan nanti. Sebabnya rasa macam iblis dah rasa diri dia dah banyak sembah Allah Ta'ala. Aku lebih dahulu lama hidup daripada Adam, aku nak hormat dia buat apa? Dan aku hari-hari ilmu Allah Ta'ala bagi kat aku. Dia bersandar kepada ilmu Allah, bukan Allahnya tadi. Bila dia bersandar ilmu Allah, iblis yang tadi, apa malaikat tu tadi yang mukarrabin tadi, bila dia tersilap, patutnya dia kena pegang Allah, bukan ilmu Allah. Ilmu Allah tu boleh berubah-ubah. Itu kehendak Allah. Allah nak robah macam mana, itu kita tak boleh. Dalam kitab ni kata tak boleh bunuh orang memang. Tapi kalau Allah suruh bunuh, bukan maksud saya kisah Nabi Hidir lah, kita nak ambil iktibar. Itu kuasa Allah. Sebab Allah tu tak tahu budak ni nanti. Tapi kau tak tahu, janganlah. Itu tak boleh dah pakai dah. Boleh pakai pun bab-bab yang lain, bukan bab-bab bunuh. Itu terlalu sensitif maknanya kan. Tetapi ini orang yang ada ilmu ni di sisi Allah dia gitu. Dia ikut arahan Allah, bukan bergantung pada kitab-kitab yang telah ditulis yang Allah Ta'ala dulu. Allah boleh ubah kitab apa pada Musa, Taurat kan. Mana Taurat tu kalau bunuh dibalas bunuh. Tapi Nabi Hidir ni dah bunuh. Jadi Nabi Musa dah terbiasa kitab yang Allah Ta'ala turunkan gitu. Dia mengapa kau bunuh orang? Dia rasa salah besar betul. Bunuh akan dibalas. Padahal Nabi Hidir dah kata awal, jangan kau bangkangi apa saja aku buat. Jangan kau banyak mengata menyoal lagi. Tengok dia dulu apa buat. Tapi ternyata dia dah terbiasa. Macam kita dah terbiasa. Bukan saya cakap kitab tu tak, Quran tu tak betul, bukan. Tapi kita kadang tersilap. Dalam kitab tu, ayat tu untuk tujuan asbabul nuzul turunnya untuk Rasulullah tu begini-begini. Tapi kita tak kena situasi tu, kita gunakan ayat tu untuk situasi yang bukan pada tempat. Ayat tu betul. Contoh kan dah bagi tahu dulu. Kita berniaga, kita zikirlah ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Kasih sayang kan. Jadi apa pun kita kasih sayang. Orang tengok pun wajah kita menarik-narik kasih sayang kan. Ini tidak kita baca ya Qahar ya Jawa, itu kan nak pergi perang tu. Nak jadikan muka garang, nak jadikan orang tengok daripada garang ni tak jadi masuk. Jadi ayat tu betul, tapi kau tak kenakan kepada tempat yang itu ya. Kita nak kena betul-betul. Itu maksud saya tu, kena betul kenal Allah. Kenal Allah. Baru kita faham, ya Allah ayat mana nak dipakai ya Allah. Kalau kita terus pakai tu saya cakap tadi, ayat tu betul tapi salah. Kita kena tanya Allah, ayat mana aku nak pakai ni Allah, asbabul nuzul sekarang ni. Ayat tu dah turun, tapi untuk dikenakan asbabul nuzul pada zaman aku, pada diri aku macam mana, pada untuk masyarakat aku macam mana fatwa dia. Kita kena tanya diri kita untuk kita, kemudian boleh tak di luar macam mana. Di luar disuruh fikirkan lagi yang lainnya untuk jadi gitu cantik Quran ni. Wa Quranil ha wal Quranil ha. Quran ni maknanya kena ada hikmah. Hikmah tu apa? Kebijaksanaan tu maknanya kau selalu melaporkan kepada Allah. Jangan terus pada, bukan saya kat Quran tak betul. Allah dulu, baru Allah tunjuk Quran ni ayat ni. Saya pernah jumpa orang yang mahir tentang Quran dengan tafsir. Tapi dia mahir Quran dengan tafsir tak cukup lagi kalau dia tak kenal Allah. Sebab sebaik-baik penafsir adalah Allah. Manusia masih ada tak tepat dia lagi. Kurang. Yang betul-betul Allah. Jadi hikmah wal Quranil haq. Allah Ta'ala kata dengan hikmah tu dengan Allah. Quran tu harus dengan Allah dulu. Hikmah dia, kebijaksanaan. Baru kita tahu gunakan Allah Ta'ala. Jadi kita buat orang biasalah, contoh penawar orang minta, biasalah kita tanya Allah, baca ayat ni apa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Baca ni Allah Ta'ala kata, kita tanya Allah, kita membuat. Lepas tu datang orang lain pula sama juga, sakit dia demam juga.
kita tak tanya Allah. Ataupun kedua kalinya kita tanya Allah juga. Allah Ta'ala kata, itu jugalah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kita membaca tu, kita tanya. Kali ketiga kita tak tanya. Kedua tu juga ni sakit sama. Ketiga pun apalah, wa nunazzilu minal Quran, kita baca tak sembuh. Jadi sembuh ya Allah ni kan. Tu hari yang dua kau tanya aku. Tapi bukan ayat ni yang menyembuhkan, aku yang menyembuhkan. Jadi aku katalah ayat ni. Kalau kau nak kata huruf alif sembuh, alif. Yang kau pergi pandai-pandai yang kali ketiga ni kau sandar kepada ayat aku ke aku? Nampak? Halus tak? Berapa banyak dah kita mempersekutukan Allah dalam ibadah. Itu yang dimaksud tu halus. Bukan saya nak bagi susah-susahkan ibadah. Sebenarnya kita apa pun tanya Allah, kecil ke besar. Tapi kita dah terbiasa, konon-konon kita dah ada kudrat, apa perlu nak tanya Allah? Kudrat dah ada, ya Allah. Tak ada akhlak kita dengan Allah. Memang dia bagi kau kudrat, mukjizat tu kudrat lah. Hayat tu mukjizat lah tu. Hidup yang dibagi tu mukjizat lah tu. Lebih tinggi daripada mukjizat. Kalau dia bagi kau mukjizat tak ada hidup, mana lagi tinggi? Mukjizat ke hidup? Hidup kan mukjizat, cuba jawab. Hidup lah lagi tinggi pada mukjizat kan. Dan tapi kau tu tak faham. Kau sandar pada mukjizat. Nabi tak sandar pada mukjizat, walaupun tongkat Nabi Musa. Walaupun Rasulullah kalau minta gunung boleh terbalik, tapi Rasulullah tak nak gunakan mukjizat tu tanpa berakhlak, minta izin dulu kepada Allah. Memang aku dah bagi kau Muhammad, pakailah waktu perlu. Tak, dia tetap juga. Allah uji macam tu. Tolong ya Allah, jangan sampai aku mendahului diriku, iaitu lupa sedetik pun tak. Tu pasal kita kena faham. Jangan ingat kita dah faham. Sebenarnya banyak benda kita dah buat kesalahan, tetapi kita tak, bila tak, selagi tak kenal diri, tak kenal Allah, kita tak akan. Kita tak jumpa orang pengganti Rasulullah, iaitu apa ni, Nabi dah tutup, tapi pengganti dia orang arif billah. Makna orang mukmin. Orang arif billah tu orang mukmin lah. Orang mukmin tu Rasulullah kata tu daripada aku. Aku download kan. Kerana mereka dia download daripada aku 100%. Tinggal lagi selepas aku tak ada Nabi. Download, kena faham tu. Maknanya tak ada alasan kata aku tak hidup zaman Nabi itu pasal aku buat jahat. Tak ada. Tak ada alasan. Setiap zaman tu Allah Ta'ala dah hantar orang-orang yang untuk memperkenalkan pada Allah. Allah dah macam-macam lagi, dia bagi kitab, dia bagi tu, dia bagi tanda. Engkau buat dek sebenarnya. Engkau tak beralasan. Jadi apanya sebenarnya yang menyebabkan kita masih lagi tak yakin, hakul yakin dengan Allah? Kenapa lagi kita tak nampak dengan ainul penglihatan yang dibagi itu untuk melihat. Kita tidak boleh melihat, tapi ainul penglihatan dialah kita melihat. Adakah kau nak rasa kau melihat lagi? Bilanya kau nak ubah sistem yang lebih jahat daripada iblis, yang lebih jahat daripada Yahudi, sistem hawa nafsu kau sendiri itu lebih jahat. Yang kau salahkan iblis, jangan kau salah setan, jangan salah siapa. Sekarang diri kau punya tengok. Itu Rasulullah kata, untunglah orang yang muhasabah diri, melihat dirinya penuh dengan kekurangan, dan dia hilang lupa nak menceritakan iblis punya buruk, orang punya buruk, dia malah nak cerita dah. Sebab dia tahu diri dia tu lah yang punca segala. Subhanallah. Untunglah, Rasulullah kata untung orang yang selalu memberesi diri, nak selesaikan diri, selalu nak rasakan Allah. Dia sampai dia malas nak cerita keburukan orang lain. Iblis pun dia malas nak cerita tu. Kalau dia cerita bila iblisnya buruk, dia pun lebih buruk lagi. Dia solat lagi tu, dia kata. Subhanallah. Rasulullah sini kata beruntunglah orang yang begitu. Tak ada hidup dia dah sibuk nak cerita, malas dia nak cerita hal keburukan orang. Kalau nak cerita pun untuk orang hantar WhatsApp macam-macam untuk melaga-lagakan ya. Dia tak nak hantar orang lain. Dia habis itu dia matikan. Tapi kalau orang hantar WhatsApp yang berunsurkan untuk menyatukan kasih sayang, dia hantar semua. Itu tadi. Sebab dia dah, bila dia dah kenal diri, dah kenal Allah, minta maaf saya cakap, semua ni akan jadi kakak kita, akan jadi saudara kita. Iblis saudara kita, malaikat saudara kita, jin saudara kita, angin saudara kita, bumi saudara kita, air saudara kita. Semua kita sayang nanti bila kita dah kenal betul-betul. Sebab kita akan pandang Allah jadikan tu semua sekian alam tidak ada sia-sia. Kalau aku
mengutuk Allah Ta'ala punya penciptaan, menganggap aku kutuk Allah Ta'ala, tak adil Allah Ta'ala, aku dah memprotes Allah Ta'ala. Ya Allah. Kemarin kan ada cerita orang tu ahli sufi, maknanya wali Allah terkenal ma'ruf akar, dia jalan kat kandang babi Yahudi jaga tu, dia terdetik dalam dia. Fotonya orang ni bela babi, lepas tu rasa macam suci lah dia. Gitulah dia rasa macam dia tu yang bersih. Sedetik dia datang, 2 detik. Terus dia istighfar, sedar, ya Allah, aku silap ya Allah, aku masih nampak lagi, aku nak rasa lagi diri aku ni baik, yang tu tak baik ya Allah, aku terlupa engkau semua yang tajalikan semua cantik, baik ke buruk ke tajali semua cantik ya Allah. Aku rasa pula ada kelian aku rasa aku pula baik ya Allah. Terus dia ambil topi Yahudi bela babi tu, dia jaga setahun babi. Babi ni lebih baik saudara, aku baik aku jaga saudara. Gitu sekali. Itu orang betul-betul. Itu dah terang-terang buat salah pun